Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali untuk kita teruskan kelas kita iaitu untuk lesson yang ke-6 dah. Okey, jadi kita sambung pembelajaran kita hari ini iaitu berkenaan dengan tajuk HIT tapi section B dengan section C. Sebelum ni section A kita dah bincangkan minggu lepas. Kalau siapa yang terlepas boleh tengok video cikgu yang sebelum ni, insya-Allah. Okay, jadi hari ini kita pergi kepada section B, yang mana section B ni kita tahu dah dia ada dua soalan. Kalau sebelum ni soalan nombor 9 form 4, soalan nombor 10 form 5 untuk KBSM. KSSM belum tentu. Cikgu tak pasti macam mana soalan dia, tapi tak apalah, yang penting kita buat je, kita boleh ikut. Dia tidaklah berubah maksudnya 100% kan, tapi mungkin masih sama ataupun dia ada ubah sikit, kita tengoklah nanti cumanya soalan section B dengan section B dengan C ni dia berubah daripada tahun sebelum ni. Sebelum ni section C adalah justifikasi, section B adalah modifikasi, tapi dia berubah. Untuk section B dia adalah justifikasi. Justifikasi maksudnya apa? Kita kena buat satu pilihan lah untuk yang section yang 10 markah tu. Yang section C pula hanya satu soalan, soalan 11 saja. Sebelum ni ada dua soalan. Soalan 11 ni kita tidak ada pilihan, wajib jawab 20 markah. Yang ni kita akan buat modifikasi tahap yang paling tinggi lah. Maksudnya kita buat mereka cipta. Okay, kamu kena bagi reason kenapa kamu nak mengubah soal benda itu, modifikasi lah, ubah soal dan kamu bagi reason dia. Okay, itu kita akan tengok kemudian. Jadi kita tengok soalan nombor 9A ni. Rajah 9.1 menunjukkan susunan alat radar eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air. Okey, muatan haba tentu ni memang kita banyak eksperimen. Dalam makmal kita ada juga buat menentukan muatan haba tentu aluminium, kupra. Kan kita ada satu bongkah tu kan. Yang ni. Lepas tu dia ada lubang untuk kita letakkan termometer, kita letakkan pemanas rendam. Lepas tu kita balut dia. Okey, ini semua eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu. Okey, mari kita tengok soalan dia, apa yang ditanya. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu suatu cecair? Kita tengok formula dia. Kita ada formula Q sama dengan MC delta theta. Ni kan, kita ada formula Q sama dengan MC delta theta. Jadi kalau C iaitu specific heat capacity ataupun muatan haba tentu ini, dia ialah Q per dengan M delta theta. Yang ni kita boleh dapatkan daripada formula ni, kita boleh dapatkan definisi. Contohnya kita tengoklah Q ni apa. Kalau unit dia joule, bawah ni apa? M ni unit dia kilogram. Theta ni adalah suhu, perubahan suhu. Delta theta adalah perubahan suhu, maka unit dia adalah degree Celsius. Maka daripada sini kita boleh sebut muatan haba tentu itu secara definisi joule ini ialah jumlah tenaga. Okey, maksudnya muatan haba tentu ialah apa? Jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Kena ingatlah, kena sebut menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Jangan menaikkan suhu 1 kilogram. Menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Maksudnya jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius, menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Itu yang paling tepat. Dia punya definisi bagi muatan haba tentu. Alright. Ataupun kamu nak ambil ayat buku macam ni lah. Cikgu bagi secara dia punya definisi ikut skema ni. Okay, jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Lebih baik kamu sebut meningkatkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Itu lebih tepat. Okey, yang ni. Alright, cikgu rasa kamu boleh nampak yang tu. Move on. Terus soalan yang nombor 2. Macam biasa. Ini masalah ni. Kalau cikgu pergi ke sana mesti di jam. Kejap cikgu kena pangkah dulu. Okey, sambung balik. Soalan nombor 2. Tapi lagi sekali pastikan setiap kali kamu nak tulis ini soalan section B mestilah tulis cantik-cantik. Cikgu tulis tak cantik, kamu kena tulis cantik-cantik. Macam tadi kan. Soalan tadi, pastikan tulis nombor soalan bagi pemeriksa sonok, tengok. Senang dia nak tanda. Okey. Tulislah 9A1. Yang tadi tu. Muatan haba tentu ialah apa kan? Tulis cantik-cantik. Lepas tu A2. Buat macam ni. Selang satu baris. Selepas kamu buat tu, selang satu baris. Tak payah kedekut kertas lah. Sebab apa kertas nanti pengawas boleh bagi. Berapa banyak kamu minta. Kamu minta aja. InsyaAllah dia bagi.
Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Yang ini terangkan bagaimana muatan haba tentu air dapat ditentukan dengan menggunakan susunan radas. Seperti rajas 9.1. Jadi, kamu kena terangkan. Yang ni dia ada kesilapan sikit. Yang ni bukan 2 markah ni. Sepatutnya 4 markah ni. Okey, sebab terangkan ni biasanya panjang lah cerita dia. Okey. Yang pertama, bila kita tengok formula, kita tengok rajah ni dulu. Kita tengok rajah. Okey, apa yang kamu nak terangkan? Bila kamu tengok rajah ni, dia ada power supply. Okey, dia ada power supply. Bila sebut power supply, dia jumlah haba dia mesti dikaitkan dengan power itu. Power ialah kuasa yang dibekalkan oleh power supply tadi. Berapa kuasa yang kita gunakan. Dan kita kena tahu masa. That's why masa kita kena fixkan. Dalam kes ni, biasanya kita fixkan, katakan T kita sama dengan 5 minit. Ataupun 10 minit. Tak ada masalah lah. Tapi kita fixkan. Okay, selepas 10 minit apa berlaku? Q sama dengan PT. Dia ada kaitan untuk menghasilkan haba. Lepas tu kita nak tengok ada perubahan suhu tak? Sebab apa? Kat sini ada termometer. Bila ada termometer, mesti ada perubahan suhu. Dan tengok formula kita. Tengok formula kita, iaitu C sama dengan Q per M delta theta. Kita kena ada Q, kita kena ada M jisim dan juga kita kena delta theta. 3 pemboleh ubah ini, kita kena buat pengukuran lah. Sebab bila kita nak dapatkan satu nilai, mesti semua tu ada data. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, yang pertama kita kena buat apa? Kita kena pastikan kita tahu kuasa dia, berapa yang kita bekalkan kuasa daripada power supply itu. Yang kedua, masa. Okay, kita setkan tu. Lepas tu, jisim. Jisim kena malar. Maksudnya air ni kita kena timbang jisim air. Jisim tu katakan kita nak 100 gram ataupun 200 gram. Okay, dah kita sebutkan. Kita timbang jisim air. Sebab yang tu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Kita kena malarkan. Ataupun 1 kilogram terus kita letak. 1 kilogram air pun boleh. Alright. Lepas tu, delta theta. Bila sebut delta theta, dia mesti ada theta final tolak dengan theta initial. Iaitu final tolak dengan akhir tolak awal. Mesti ada kena ukur suhu awal dulu. Ambil suhu awal. Maksudnya air tu kan, kita ambil suhu awal. Katakan 27 darjah Celsius. Buat catatan theta awal. Lepas tu, suhu akhir ni maksudnya selepas kita on semua, selepas 5 minit, kita berhentikan power supply, kita ambil bacaan pada masa tu, berapakah suhu akhir dia. Maka di situ kita boleh dapat dia punya delta theta. Okey alright. Jadi di sini, semua maklumat ini, haba yang dibekalkan, jisim air kita timbang dan juga kita dapatkan delta theta ataupun perbezaan suhu selepas dipanaskan. Barulah kita boleh dapatkan, kita buat calculation menggunakan formula C sama dengan Q per M delta theta ataupun C sama dengan PT per dengan delta M delta theta. Ini kamu sebutlah muatan haba tentu dihitung menggunakan formula C sama dengan PT per M delta theta. Okey, cikgu bagi ayat dalam ayat buku punya ayat skema. Ni. Okey, yang pertama, menimbang jisim air M dan catat suhu awal air sebagai theta 1. Okey, apa yang cikgu terangkan tadi ada kat sini. Seterusnya, markah yang kedua dia kata, hidupkan suis dan catat suhu akhir selepas 5 minit sebagai theta 2. Okey, 5 minit dia dah fixkan masa. Lepas tu yang ketiga, hitung jumlah haba yang dibekalkan sebagai Q dengan PT. Bermaksud kita tahu power dia dan masa kita dah tahu 5 minit, tapi 5 minit wajib tukar dalam saat. Okey, tukar dalam saat. Dan seterusnya kita hitung perubahan suhu theta sama dengan theta 2 tolak theta 1 ataupun yang tadi cikgu sebut theta final tolak dengan theta initial. Alright, dan last sekali kita kira muatan haba tentu menggunakan C sama dengan PT bahagikan dengan M theta. Tak ada delta dah sebab apa, theta ni dia dah kira dah. Theta 2 tolak theta 1, M theta terus. Maka bolehlah dapat muatan haba tentu air. Okey, sampai setakat tu boleh ikut tak? Kalau boleh ikut angkat tangan. Cantik. Alhamdulillah. Boleh faham. Very good. Okey, Alhamdulillah. Alright, mari kita sambung yang seterusnya. Nampak asal cikgu bawa pergi sana dia jam. Okey, pangkah lagi. Bawa bersabar. Dia time cuti-cuti ni buat macam ni memanglah dia suruh kita cuti. Okey, itu 4 markah. Ingat, kalau 4 markah berapa poin? 4 poin minimum. 4 poin minimum atau lebih adalah lagi baiklah kalau lebih. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Ini adalah
Kita panggil dia kuantitatif lah, ataupun untuk mengaplikasi kuantitatif, maksudnya calculation. Kan, calculation. Mari kita tengok macam mana kita nak buat calculation. Okey, pemanas rendam dengan kuasa 100 watt. Dia dah bagi dah. 100 watt dia lah power dia. Jadi saya tak rela gagal ujian. Macam biasalah, saya tak rela gagal ujian. Iaitu kenapa ni? Okey, kamu senaraikan dulu yang pertama. S ni senaraikan. Kita senaraikan yang dia bagi lah apa? Power 100 watt. Memanaskan 250 gram air. 250 gram ialah jisim kita. M 250 gram. Tapi ingat, nampak je macam ni, terus tukar. Ni tukar, T tukar. Kan? Tukar terus kepada kilogram, tukar kepada unit SI. Pada suhu 30 darjah Celsius. Air tersebut dipanaskan selama 5 minit. T dia bagi. T 5 minit. Terus tukar kepada saat, 300 saat. Sehingga suhu meningkat ke 59 darjah Celsius. Theta final dia 59 darjah Celsius. Jadi, kat sini sebenarnya kalau kamu nak kira delta theta pun dah boleh dapat terus. Okay, delta theta, kamu ambil lah final, tolak dengan initial ini, kamu akan dapat 29 darjah Celsius lah. Okay. Dah senaraikan. Rumus apa kita nak pakai? Tengok rumus apa, tengok soalan ni lah. Lepas tu kita akan gantikan. Last kali kita tengok unit. Okay, sentiasa ingat yang tu. Saya tak rela gagal ujian. Mesti guna pakaian tu untuk menjawab soalan calculation terutamanya. Okay, so dia tanya, hitung jumlah tenaga haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam itu. Bila sebut tenaga haba, kita dah tahu dah formula tenaga haba Q ni banyak. Kita ada kan, Q sama dengan ML. Ni kalau untuk muatan haba pendam. Jadi Q sama dengan MC delta theta. Dan satu lagi inilah, iaitu Q sama dengan PT, iaitu power darabkan dengan time. Daripada mana datang ni? Masa kamu belajar tingkatan 3 dulu, power sama dengan energy divide by time. Energy juga kadang-kadang kita boleh sebut sebagai work done divide by time. Ingat balik, ini masa form 3 lah kamu belajar. Jadi energy ni, kalau kamu tengok energy, work done ataupun kerja yang dilakukan, semuanya berunit joule. Jadi memang tenaga haba ialah satu bentuk tenaga yang unit dia juga joule, boleh berubah-ubah. Okay, jadi kerja yang dilakukan itulah yang untuk menaikkan suhu itu nama dia haba. Nama dia kerja lah ataupun tenaga. That's why daripada sini kalau kita nak pakai E sama dengan PT. E itu adalah energy. Energy itu adalah heat energy, kita tukar pada simbol Q. Okay, that's why kita dapat Q sama dengan PT. Jadi masukkanlah nilai. P kita 100. T kita dah tukar tadi 300 saat. Maka kamu akan dapat Q sama dengan 3 kali 10 kuasa 5 Joule. Okay, cuba tekan kalkulator. Betul ke? Ke cikgu salah? Okay, 100 darab dengan 300. 1, 2, 3, 4. Kali 10 kuasa 4 je kan? Kejap-kejap, mana pun dia punya. Asal macam salah ni. Okay, 3 kali 10 kuasa 4. Betul kamu ni ada ke tak ada ni? Betul ke? Kuasa 4 kan? Bukan kuasa 5 kan? Cikgu tu salah lah tu. Okay, so jawapan dia adalah 3 kali 10 kuasa 4 Joule. Alright. 2 markah, senang-senang saja kamu dapat 2 markah. Yang ni markah yang pertama, yang ni markah yang kedua. Okay. Lepas tu dia minta kita kira hitung muatan haba tentu air. Dia nak C pula. Maka C kita gunalah formula yang ini, Q sama dengan MC delta theta. Okay, maka kita akan dapat Q sama dengan MC delta theta. Ataupun ada setengah orang dia suka masukkan terus nilai. Tapi cikgu suka pusing formula dulu. Maka kita akan dapat Q per dengan M delta theta. Iaitu Q kita ialah yang tadi ni. Okey, ingatlah soalan macam ni, dia memang ada soalan atas, dia akan turun ke bawah. Maksudnya dia, orang kata apa, berkait lah. Berkait, soalan berkait. Jadi sekiranya lah kat atas ni kamu salah. Contohlah kamu kata 3 kali 10 kuasa 5 macam tadi kan, tersalah. Kamu pun tulis kat sini 3.0 kali 10 kuasa 5. Padahal skema kata 10 kuasa 4. Kan? Kamu masukkan. Kat sini cikgu ada tulis dah ni jawapan ni. Tak apalah cikgu tulis kat sini. M kita berapa tadi? 0.25. Kita punya delta theta ialah 59 tolak dengan 30. Okey, last sekali kamu akan dapat sepatutnya kamu dapat 4137. Ada poin kah? Poin 93.
0.93. Unit dia apa? Tengoklah unit dia. Kat atas ni unit dia adalah joule. Bawah ni M adalah kilogram. Delta theta adalah degree Celsius. Maka kita akan dapat joule per kilogram. Kilogram ni atas. Per degree Celsius. Alright. Itulah jawapan dia. Okey. Contoh. Yang ni kamu tersalah. Jawapan kamu akan lari punya. Mesti lari punya yang ni. Okey. Tapi disebabkan kamu dah buat di sana tadi. Kalau di atas ni disalahkan. Maka di sini ni kita akan bagi... Cikgu bagi contoh lain lah. Nanti kamu keliru. Kejap. Contoh. Jawapan soalan 1 kamu dapat. Katakanlah 2.0 kali 10 kuasa 4. Padahal jawapan dia 3.0. Maka soalan 2 kamu pun letak C sama dengan 2.0 kali 10 kuasa 4. Di sini dah salah dah. Kat atas. Yang jawapan atas tu memang dah salah. Maka di sini kamu letaklah 0.25 kali dengan 29. Bawah betul tapi atas salah. Maka yang ni kita akan bagi markah, kita nama dia ECF. Apa tu ECF? ECF ni adalah error carry forward. Bila kita dah penalize ke atas, yang kedua ni takkan kita nak penalize lagi kan. Cumanya jawapan akhir kamu confirm lah salah. Sebab bila kamu tekan kalkulator, mustahil kamu akan dapat jawapan yang sebenar. Sebab dah atas salah. Kan? Melainkan kamu tiru. Tiru orang sebelah. Yang ni kalau tak, memang kamu tak akan dapat lain lah sebab kamu tekan kalkulator. Tapi yang ni masih still berpeluang dapat satu markah. Walaupun sini dah salah. Yang ni biasanya akan salah lah. Tak akan sama dengan jawapan ni. Okey, itu maksud dia ECF ataupun error carry forward. Okey, mari kita tengok. So, jawapan dia kamu dah dapat. Mana markah dia? Markah dia dekat sini ialah markah yang pertama. Jawapan akhir dengan unit. Kalau boleh dengan unit, wajiblah. Kita wajibkanlah dengan unit. Walaupun ada tahun terima, ada tahun tak terima. Jadi, pastikanlah kamu tulis dengan unit. Kalau yakin, tulis dengan unit. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya. Lupa tanya. Sampai cakap tu boleh ikut tak ni? Boleh ikut tak? Boleh ke? Yes. Kamu kena jawab. Cikgu tak nak pergi ke dekat Meet tu nak tengok kamu type ke apa semua. Nanti dia lari pula kan? Alright. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan satu anggapan yang dibuat di B2. Bila kita buat eksperimen heat ni, ingatlah. Satu je jawapan yang kita biasa tulis untuk anggapan ni ataupun assumption, iaitu no heat loss to surrounding. Tidak ada haba terbebas ke persekitaran. Okay, kamu buat catatan tu. Kita punya anggapan ialah tiada haba terbebas ke persekitaran. Ini hanyalah assumption ataupun anggapan kita saja. Padahal memang susah nak kawal kan. Susah nak bagi dia tak terbebas. Sebab suhu dia panas. Suhu persekitaran sejuk. Confirm akan, walaupun kita dah balut, kemungkinan akan ada haba yang terbebas ke persekitaran. Tapi kita anggap calculation kita itu adalah betul dengan anggapan tidak ada haba terbebas ke persekitaran. Okey, mari kita tengok. Itu senang. Kamu tulislah. No heat loss to surrounding ataupun tiada haba terbebas ke persekitaran. Ni. Tiada haba terbebas ke persekitaran. Satu markah. Okey, seterusnya. Soalan C. 9C. Yang ni soalan justifikasi. Iaitu soalan kita nak buat pilihan yang terbaik. Kamu sebagai engineer, kan? Kamu nak kena buat pilihan. Nanti ini cerita semua ni, sebab tu fizik ni dia memang banyak pakai kepada engineering lah. Untuk decision making ataupun kamu nak buat keputusan yang terbaik. Jadi nanti kalau kamu dah jadi engineer nanti, memang banyak keputusan-keputusan yang kamu kena buat. Terutama selepas kamu dah design ataupun kamu dah dapatkan bahan-bahan mentah dia, dah dapat macam mana nak cari, kena ada design ataupun kena ada penyelesaian masalah. Bermula dengan masalah, kamu kena cari cara macam mana nak menyelesaikan masalah dan buat pilihan yang terbaik. Inilah kita namakan sebagai justifikasi. Mari kita tengok kat sini. Menunjukkan periuk masakan berpenutup. Okay, so dia ada badan, dia ada pemegang periuk, dia ada lubang steam, dia ada penutup periuk. Menunjukkan 4 reka bentuk K, L, M dan N dengan spesifikasi yang berbeza. Okey, memang dia ada bagi 4. Dia ada K, L, M dan N. Tengok soalan dia. Dia nak apa kamu buat ni? Anda dikehendaki untuk menentukan periuk masakan yang paling sesuai untuk memasak makanan lebih cepat, makanan kekal panas. Ini cabaran ni. Makanan kekal panas. Masak cepat, lepas tu kekal panas. Untuk jangka masa panjang. Dan makanan selamat untuk dimakan. Selamat pula. So, ada kriteria dia yang kena kamu kenal. Dan kalau boleh, ayat-ayat yang ada dalam soalan ini, kamu elakkan penggunaan dia di dalam penerangan. Elakkan penggunaan ini. Sebab kita takut biasanya kadang-kadang tak diterima.
Okey, jadi elakkan. So, kaji spesifikasi keempat-empat periuk masakan, terangkan kesesuaian setiap spesifikasi dan seterusnya tentukan periuk masakan yang paling sesuai bagi sebab untuk jawapan kamu. Okey, berapa markah? 10 markah. Ni level mereka cipta ataupun maksudnya memang ada kaitan dengan pemilihan lah. Okey, mari kita tengok. Dia ada 4 ciri. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Dia ada bahan badan periuk. Dia ada muatan hamba tertentu, pemegang dia. Lepas tu bahagian dalam periuk masakan dan penutup periuk. Okey. Daripada 4 ciri ni, kamu kena tentukan yang mana yang kamu paling confident sekali. Banyak kali dah cikgu sebut yang ni. Yang mana kamu paling confident untuk pilih. Okey. Contoh, kita nak buat muatan hamba tertentu pemegang. Badan periuk. Nak ambil seramik ke nak ambil keluli? Aduh, kau pening. Okey, stop dulu. Jangan pilih yang ni lagi. Jangan tengok lagi ciri ni. Muatan hamba tentu pemegang. Oh, yang ni aku tahu ni. Kan, muatan hamba tentu pemegang ni mesti kena tinggi. Sebab apa? Dia lambat panas. Oh, satu yang cikgu lupa tadi. Allahu Rabbi. Cerita yang awal sekali tadi. Yang ni cikgu dah tulis tapi cikgu lupa nak terangkan. Ini ciri ni, tolong ingatkan. Ciri ni kalau C itu tinggi, dia lambat panas, lambat sejuk. Ini ni ciri ni penting ni. Oh, yang ni penting. Untuk C, muatan hamba tentu, kalaulah dia tinggi, macam air kan, dia memang lambat panas. Satu lagi ciri dia, lambat pula sejuk. Kita dah bincang dah minggu lepas. Lambat panas, lambat sejuk. Tapi kalau C dia rendah, dia cepat panas dan juga cepat sejuk. Okey. Cepat panas, cepat sejuk. Jadi adalah setengah bahan tu, dia cepat panas tapi dia lambat juga nak sejuk. Ada bahan-bahan tertentu kan. Okey, jadi yang inilah yang pentingnya, ciri-ciri yang kamu kena tahu untuk kita kaitkan dengan pemilihan kita nanti. Okey, so sekarang ni bila kamu dah confirm, muatan hamba tentu. Bagi pemegang kena tinggi. Rendah tak boleh, rendah dia cepat panas. Maka kamu akan, rendah ni potong. Bermaksud L dengan M dah pun terkeluar daripada pilihan kita. Okey, so pilihan kita tinggal K dengan N. Lepas tu kita nak tengok ni, bahagian dalam periuk masakan. Salutan tidak melekat tiruan. Oh, ni tiruan. Lepas tu, K. N pula, salutan tidak melekat semula jadi. Kita nak selamat kan? Takkan ambil tiruan. Kan tiruan ni ada pula bahan kimia apa semua. Jadi dah. Yang ciri kedua, ciri ketiga menyebabkan kita dah ada pilihan yang solid. Okey, maka kita tak nak tiruan. Kita potong K juga akan terkeluar daripada pilihan kita. Maka pilihan kita yang terbaik adalah N. N inilah pilihan kita. Maka kita akan cerita pasal seramik. Kita akan cerita pasal muatan hamba tentu yang tinggi. Salutan tidak melekat dan juga ada lubang pada penutup. Walaupun kita tak tengok pun jadi tentang penutup periuk ni ada lubang ke tak ada lubang kan. Jadi kita dah ada satu pilihan yang solid. N pilihan kita yang terbaik. Kamu akan cerita pasal N sahaja. Alright. So mari kita buat table 10 markah, buat table. Jangan buat karangan. Pening kepala pemeriksa. Okey, jadi buat table. Ni table cikgu, bapak punya buruk kan. Tak apalah, kamu buat table yang cantik-cantik. Guna pembaris. Jangan malas sangat. Guna pembaris. Ciri-ciri. Cikgu dah tulis siap-siap ni supaya cepat. Kalau cikgu tulis memang lambat kan. Okey, ciri-ciri. Bahan badan periuk kita nak seramik. Kan tadi pilihan kita N seramik kan. Kenapa? Seramik ni dia ciri dia special sikit. Dia boleh cepat panas dan juga dia dapat menahan haba yang lebih lama berbanding dengan logam. Kan? Logam biasanya dia akan cepat panas lepas tu cepat sejuk. Kalau seramik ni dia boleh cepat panas tapi dia lambat, dia tahan lama sikit untuk sejuk. Berbanding dengan clay ataupun clay apa? Tanah liat periuk tanah liat tu, yang betul-betul tanah liat tu, dia lambat panas dan juga lambat juga untuk sejuk. Yang tu pun sesuai jugalah kalau kita nak tahan lama. Sebab tu orang pakai yang makan mi claypot tu. Banyak kali dah cikgu cerita ni. Siapa makan mi claypot? Kamu kawan. Kamu dengan kawan kamu pergi makan. Dia order mi goreng, kamu order mi claypot. Dia sampai dulu. Kan? Sebab apa? Nak masak mi claypot lama. Nak panaskan periuk pun dah lama dah. Sebab muatan hamba tentu dia tinggi, dia akan absorb more heat. Lama jadi baru dia boleh nak panaskan makanan yang ada dalam tu. Lepas tu, tapi bila dia dah datang kat meja kamu, berasak-wasak. Sebab apa? Dia lambat pula nak sejuk. Itu antara sebab ciri-ciri dia lah. Okay, jadi kalau seramik ni kenapa? Dia lebih cepat panas. Makanan kekal panas dalam masa yang lama. Nampak? Jangan guna ayat yang tadi. Tadi dia kata masa yang panjang. Kita ubah sikit. Lama jadi panjang. Panjang kita tukar jadi lama. Yang makanan kekal panas dalam masa yang lama. Ataupun lambat sejuk. Pun boleh juga. So, salah satu ni biasanya dia akan bagi markah lah. Kalau ini markah 1, yang ni markah 2.
Kadang-kadang sebab tu kalau boleh kamu letaklah dua reason yang sama dan tidak contradiction. Kalau kontradik ataupun bertentangan, maka hilanglah. Yang betul dia akan disalahkan oleh yang salah. Alright. Makanan kamu tulis sini periuk lebih cepat panas. Lepas tu bawah ni periuk cepat sejuk pula. Kan dia lain tu. Jadi, cepat panas cepat sejuk mungkin betul lah. Periuk cepat panas, periuk lambat panas. Satu benda yang bertentangan. So, jangan buat macam tu. Okay. So, yang ni kalau ada, biasanya kalau ada dalam markah pun, kalau dah diberi, dia akan tulis GV lah. Markah pun dah pun diberi. Given. Okay, muatan haba tentu pemegang. Tinggi. Kenapa dia tinggi? Lambat panas. Ataupun boleh dipegang semasa memasak. Bila dia lambat panas, kita boleh pegang lah. Kan? Lambat panas. Dah dapat markah yang keempat. Bahagian dalam periuk masakan, salutan tidak melekat semula jadi. Kenapa kita nak pilih semula jadi? Sebab makanan tidak tercemar dengan bahan bahaya daripada salutan periuk. Kan sekarang ni kita tengok selalu kan, ada dalam channel TV tu yang selalu buat jual-jual tu kan. Dia kata ini bahan ni nampak tak melekat. Dia letak telur, melama-lama. Tak melekat langsung. Kan? Goreng ikan pun tak melekat langsung. Nampak? Dia ada satu lapisan yang special. Jadi tapi lapisan tu dia buat daripada bahan yang semula jadi. Bukannya daripada yang tiruan. Yang tiruan ni takut ada bahan kimia yang boleh oxidize ke, dia bertindak balas lepas tu mencemarkan makanan kita. Okay? Yang ni lah sebab kita nak tadi apa ciri dia? Nak selamat kan? So kita guna yang semula jadi, bahan tidak tercemar, dapatlah markah yang ke-6. Okay, lepas tu pula apa? Ada lubang steam. Okay, ada lubang steam, markah yang ke-7. Tekanan dikurangkan pada suhu tinggi. Maksud dia boleh release pressure. Okay, yang ni lah markah ke-8. Sebenarnya, bila kita ni kita akan tanda 1, 3, 5, 7. Kamu nampak bila kamu pilih betul, confirm 6 markah insyaAllah dalam tangan. Yang pertama markah 1, 3, 5, 7. Sebab yang ni kamu ikut apa yang ciri untuk N tadi. Kan ciri N tadi ialah apa? Seramik, tinggi, tidak melekat semula jadi, ada lubang steam. Kamu tulis balik yang ni, pilihan kita 4 markah dalam tangan. Lepas tu pasti kamu akan tulis, saya pilih N. Saya pilih periuk N. Markah yang ke-9. Dah 5 markah. Lagi satu, kamu akan dapat markah yang ke-10. Bila mana kamu tulis ni lah. Tulislah yang ni Kerana badan periuk adalah seramik, muatan haba tentu pemegang dan tinggi. Bahagian dalam salutan tidak melekat semula jadi. Lepas tu, dan penutup periuk ada lubang steam. Ini markah yang ke-10. Okey, walaupun markah ke-10 ni kadang-kadang dia ada kombinasi. Kita kata 1, 3, 5, 7 betul dia semua, dapat markah 10. Itu KBSM. KSSM belum tahu. Jadi lebih baik kamu tulis. Okay, tulis saya pilih N ni kerana apa? Jangan tulis dia punya reason. Tulis dia punya sebab pilihan kamu tadi ni. Yang ada dekat table itu. Ulang balik yang tu. Okay, dah dapat 6 markah. Tambahan pula dengan penerangan ataupun sebab yang kamu bagi semuanya betul. 2, 4, 6, 8 ni, maka kamu ada peluang dapat 10 per 10. Memang ada. Boleh dapat 10 per 10. Okay, sampai situ boleh ikut tak? Boleh go. Cantik. Okey Alright, juga kamu boleh ikut. Mari kita tengok yang seterusnya. Okey, masuk bahagian C. Okey, bahagian C ialah bahagian modifikasi. Okey, dia lebih kepada modifikasi yang 10 markah itu. Mari kita tengok yang 10 markah sebelum yang tu. Okey, pelajar 11.1 menunjukkan graf pemanasan bagi dua jenis cecair berbeza. Cecair P dan juga Q masing-masing. Okey, yang ni soalan ni rare sikit sebab graf biasanya kita tengok masa dengan suhu dengan masa. Tapi yang ni jisim dengan masa. Nampak jisim. Bermaksud dia bermula dengan cecair P dan Q ni berada pada line yang sama, iaitu dia ada 480 gram. Asalnya jisim kedua-dua cecair itu. Bila kita panaskan sampai satu masa, pada 360 saat ini, okey, yang bawah ni apa ni? Yang bawah ni. Oh, Q. Cecair Q telah pun berkurang jisim dia. Nampak? Jisim dia berkurang. Ting, turun. Berkurang maksudnya apa? Maksudnya dia telah berubah. Cecair ni telah mana pergi? Hilang. Jisim dia hilang. Hilang kerana apa? Dia telah berubah menjadi jadi apa agak-agak? Kita panaskan ni. Panas cecair tu, lepas tu dia tukar jadi apa? Jadi gas. Ya, gas itu ataupun wap air. Kan? Maksud dia bertukar jadi gas lah. Bermaksud dia cecair dah pun bertukar menjadi gas. Bila jadi gas, dia terlepas daripada tu. Macam mana dia nak timbang lagi? Bermaksud jisim dia akan
kurang. Okey. Katakanlah kita letak benda ni, pemanas ni di atas periuk yang sekarang kan kita ada periuk elektronik tu kan. Macam ni. Air lah ni. Bila dia mendidih, air tu akan gas tu akan terbebas, maka jisim dia akan mula berkurang. Itu yang kita dapat bacaan ni semakin berkurang. Okey. Jadi yang paling cepat mendidih ialah Q lah. Okey, kalau cikgu tanya kamu, antara Q dengan P, yang mana muatan haba tentu dia lebih rendah? Sebab dia tak bagi suhu kan. Tapi disebabkan jisim dia, kita boleh tahu, dia ni cepat nak mendidih ni. Bermaksud dia lebih cepat naik, berubah suhu dia kan. Bermaksud yang mana mendidih dulu tu, kita anggapkan dia adalah mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah. Dia cepat mendidih. Tapi dalam kes ni kita nak kaji selain daripada muatan haba tentu, kita ada satu lagi iaitu L. L ni lah apa? Haba pendam tentu. Latent heat of vaporization lah. Sebab kita ada dua. Satu lagi adalah latent heat of fusion, yang mana pertukaran dia daripada pepejan ke cecair. Pepejan ke cecair ataupun patah balik cecair ke pepejan menggunakan latent heat of fusion ataupun haba pendam tentu pelakuran. Tapi kalau latent heat of vaporization, haba pendam tentu pengewapan, dia adalah daripada cecair ke gas atau patah balik gas ke cecair, bergantung kepada sama ada dia serap haba ataupun dia release haba, dia bebaskan haba. Kalau dia serap haba, cecair ke gas. Kalau dia release haba, gas kepada cecair, ke terkondensasi, patah balik. Okay, sama juga macam pepejar cecair pepejar ni. Kalau dia serap haba, pepejar tukar jadi cecair. Tapi kalau cecair nak jadi pepejar, iaitu pembekuan, maka dia akan menggunakan haba pendam tentu pelakuran yang mana dia bebaskan haba. Okey, kena tahulah yang tu. Okey, so kita tengok soalan dia. Apa soalannya ya? Berdasarkan graf Raja 11.1, namakan proses perubahan fasa yang berlaku. Apa perubahan fasa dia? Kita dah tukar, nampak ni, cecair dah jadi kepada gas, maka proses dia ialah pendidihan. Okey, proses pendidihan iaitu cecair bertukar kepada gas. Okey, soalan yang ni iaitu untuk sebelah A1. Jawapan dia ialah proses pendidihan iaitu cecair bertukar menjadi gas. Seterusnya, berdasarkan Raja 11.1, bandingkan bentuk graf. Okey, yang ni dia minta kita banding. So, pastikan kita tahu apa benda yang kita nak bandingkan. Yang pertama, kita nak bandingkan bentuk graf. Yang kedua, masa yang diambil untuk cecair mulai berubah ke wap. Masa yang ambil. Lepas tu, jumlah tenaga haba diperlukan. 1, 2, 3, 4 dah. Dan juga jisim cecair yang telah berubah selepas pemanasan. Okey, so kita ada 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5 perkara yang kita kena bandingkan. Okay, sebut bandingkan, kamu boleh guna simbol. Apa simbol dia? Ni, simbol yang kita terima hanyalah sama dengan besar daripada, kurang daripada. Ini simbol standard. Kalau naik macam ni, tak tahu ni, anak panah apa ni, tak boleh. Jangan pakai dalam periksa. Nak buat nota kamu sendiri, boleh lah. Tapi yang ni, ini diterimalah. Kalau peringkat international pun memang dia tahu kan. Equal to, more than, less than. Ini semua kita tahulah. Okey, jadi yang pertama kamu tengok bentuk graf. Bentuk graf cecair P dan cecair Q adalah sama. Sama ada kamu nak tulis sama macam ni. Ataupun bentuk graf cecair P sama dengan cecair Q pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena tulis bentuk graf ni. Sebab inilah kuantiti fizik yang kita bandingkan. Markah yang pertama. Markah yang kedua, dia kata masa yang diambil. So, kita tengok graf. Masa yang diambil, nampak dia nak bertukar ni. Masa yang dia cecair mulai berubah. Jadi, kalau Q, dia dekat sini, 360 saat. P, dia ambil masa kat sini, baru berubah. 500 saat. Bermaksud, P, masa dia lebih panjang daripada Q. Maka, kamu kata tulis, masa yang diambil oleh cecair P, lebih besar daripada cecair Q. Dapat markah yang kedua. Okey, seterusnya. Jumlah tenaga haba yang diperlukan. Jadi kalau dia ambil masa lama tu, maksud dia haba dia lagi banyak lah. Sebab pemanasan dia kita anggap kedua-duanya adalah sama. Maka kamu tulis jumlah tenaga haba diperlukan cecair P lebih besar daripada cecair Q. Maka yang ketiga. Okey, seterusnya ialah apa? Jisim cecair. Kejap. Betul ke? Yang ni bentuk graf 1. Masa diambil 2. Jumlah tenaga 3. Jisim. 4 je. Jisim cecair yang telah berubah. Okey.
Okay, jisim cecair yang telah berubah. Kalau kita nak tengok jisim cecair yang telah berubah ni, okay, tengok jisim kat sini, graf. Tengok graf. Okay, selepas dia berubah, katakanlah kita ambil sehingga 710 saat kat sini. Okay, P 260 gram, yang tinggal lah, ni yang tinggal. Q, mana Q? Q 200 gram yang tinggal. Bermaksud, kalau kita tengok ni, yang telah berubah, yang mana tinggal sikit, itu yang telah banyak berubah. Bermaksud, contohnya macam Q kan, yang tinggal 200, bermaksud 480 gram, kita tolakkan dengan 200. Yang telah berubah ialah 280 gram, telah pun bertukar menjadi gas. Okey, itu maksud dia. Kalau yang P pula, P 260 yang tinggal. 480 gram tolak dengan 260. Dia adalah 220 gram. Yang telah berubah 220. Maksudnya P kurang daripada Q. Q lebih banyak yang telah pun berubah menjadi cecair. So kalau dia kata jumlah jisim yang telah berubah, jumlah cecair yang telah berubah bagi cecair P kurang daripada cecair Q. So kurang daripada. Dapatlah markah yang keempat. Sampai setakat tu boleh ikut tak? Boleh. Alright, alhamdulillah. Okey, boleh cikgu harap kamu boleh dapat. Dan seterusnya dia minta kita itu 4 markah. Yang ni tadi ni 4 markah dah. 4 markah. So markah yang terakhir ialah namakan konsep yang terlibat dalam perubahan jisim cecair. Okey, jadi perubahan jisim itu kita namakan konsep dia adalah pendidihan, iaitu perubahan fasa. Ingatlah dia perubahan fasa. Perubahan fasa ni dia bertukar daripada satu keadaan jirim ke keadaan jirim yang lain. Pepejal pada cecair, cecair pada gas, gas kepada cecair, cecair kepada pepejal. Itu semua adalah perubahan-perubahan keadaan. Kita panggil state of matter ataupun perubahan keadaan jirim. Okey, jadi konsepnya ialah pendidihan. Dapatlah markah yang ke-5 markah. Alright, seterusnya. Cepat laju. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, ini soalan calculation, aplikasi, proses aplikasi. Pemanasan cecair P dan cecair Q seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.1 menggunakan pemanas rendam 50 watt yang serupa. Okey, power dia kita dah tulis. Power 50 watt. Berdasarkan graf rajah 11.2, hitung haba pendam tentu pengawapan cecair P. Okey, dia nak cecair P bagi sela masa berlabel A. Dia ada sela masa berlabel A. Mari kita tengok dia nak haba pendam tentu. Kenapa? Kamu kena ingat ya, dalam kes ni dia bukan graf suhu lawan ni. Kalau graf suhu kita nampak dah. Graf suhu macam ni. Cikgu kena tunjukkan supaya kamu ingat balik. Untuk pemanasan, kita panggil dia heating curve. Graf dia adalah begini. Pada waktu tidak berlakunya perubahan suhu, katakan ini air lah. Ini 0 darjah Celsius. Ini 100. 100 ni kita tahu lah untuk air tulen dia adalah takat didih. Yang kosong ni adalah takat lebur. Okey, takat lebur dan juga takat didih. Pada waktu ni dia ialah campuran dua fasa, iaitu pepejal campur dengan cecair. Sini pepejal saja. Kat sini cecair saja. Sampai kat sini dia adalah cecair campur dengan gas. Dia nak jadi gas. Kat sini dia dah jadi gas sepenuhnya. Okey. Pada waktu tidak ada perubahan suhu. Ada 100 darjah Celsius, 0 darjah Celsius bagi air ni, maka pada waktu ini kita gunakan Q sama dengan ml. Sini pun sama juga, iaitu Q sama dengan ml, iaitu menggunakan latent heat. Yang bawah ni kita pakai fusion, yang atas ni kita pakai vaporization. Sebab tak sama nilai dia. Okey, tapi kalau dekat P, pepejal saja, cecair saja ataupun gas saja ni, kat sini ni semua kita pakai Q sama dengan M C delta theta. Kenapa kita pakai yang ni? Sebab ada delta theta. Daripada 0 naik ke 100 adalah perubahan suhu. Tak kisahlah kalau dia kata naik sampai 60 pun, kena ambil MC delta theta. Okey, kat sini pun sama juga. Katakanlah sini negatif 8 naik 0. So, sini pun kita akan pakai Q sama dengan MC delta theta. Dan C pula adalah C untuk satu keadaan jirim, iaitu pepejal. Bolehlah kita sebut C ice kan. Kalau dia besi, C besi. Muatan haba tentu bagi besi. Ataupun kuprum sebab dia dalam satu keadaan. Lepas tu kita leburkan dia. Kan? Kalau yang ni, dia dah jadi leburan besi. Contohlah kalau kita guna besi, leburan besi. Kita tengoklah berapa suhu dia naik sehingga dia mendidih. Tak adalah 100 kalau besi, ribu-ribu lah suhu dia untuk dia mendidih.
Okey, itu bila ada hanya satu keadaan jirim, maka kita gunakan Q sama dengan MC delta theta. Kalau ada campuran, kita guna MLF, iaitu haba pendam. Dalam kes ni, graf dia bukannya ini ialah suhu. Theta lawan dengan masa. Biasanya kita lawan masa. Tak kisahlah minit ke jam ke second ke, tak kisahlah. Okey, yang ni dia jisim lawan dengan ni. Okey, cuba padam kat sini supaya kamu nampak ni. Dia kata sela masa A. Pada sela masa A, iaitu daripada sini ke sini. Maksudnya daripada 710 hingga 500 saat ke 710 saat. Maksudnya masa kita tahulah. Kita dah tahu dah masa dia. Mana tadi soalan dia? Masa dia adalah daripada 710 saat ke 500 saat, iaitu 210 saat. Sela masa untuk A ni. Berlabel A dia sebut kan. So sela masa dia adalah 210 saat. T kita dah ada. P kita dah ada. Jisim memang kita dah ada dah. Jisim cecair tu dia bagi tadi berapa jisim dia? Berapa dia bagi. Sebab tu soalan ni detail ni kamu kena tahu. Jisim asal lah ni. Ni 480 gram. Daripada graf 480 gram. Maka kita pun gunakan formula kita, iaitu Q sama dengan ML. Q sama dengan ML. Q kita apa? Q adalah PT. P 50. T kita 210. Mana datang? Yang kita tolak tadi. 710 tolak dengan 500. Dapat 210 saat. PT sama dengan jisim pula. Kena tengoklah. Daripada situ. Tengok ada perubahan jisim tak? Sebab tu kita kena tolak. Daripada ni. Tengok daripada sini. 480 gram. Sampai kepada sini untuk P. 260. Sekejap. Okey. Jisim dia adalah mula-mula 480 gram. Sampai ke 710 saat. Jisim dia adalah 260 gram. Bermaksud dia ada perbezaan juga. Jisim dia pun telah berubah. Sebab dia bertukar pada gas kan. Dia dah terlepas ke udara. Maka jisim penimbang tu dah turunkan bacaan dia. Maka kita kena tolak. 480 gram. Terus tukar jadi 0.48 kilogram. 260 gram. Tukar terus jadi 0.26 kg. Maka jisim kita M ini, kita kena ambil jisim perbezaan itu. Iaitu 0.48. Tolakkan dengan 0.26. Lepas tu kita tolaklah dengan L kita ni. L ni LV lah. Maka last sekali, kamu buat calculation. Kamu ni 50 darab 210 dapat 10,500. Yang ni dapat 0.22. Maka L kamu akan dapat LV. LV kamu akan dapat 47727.2727. Okey, ataupun kamu boleh tulis. Lebih baik kamu tulis yang ni dulu. Isikan yang ni dulu. Okey, isikan yang ni dulu. Lepas tu barulah kamu nak ambil yang ni ambil 2 titik perpuluhan pun tak apa yang ni, sebab kamu ambil nombor full. Lepas tu bila nak tulis yang ni hati-hati kalau boleh dapatlah 4 titik perpuluhan macam ni. Sebab 1004 ni agak besar, quite significant. Ataupun 1005, 1007 ambil lah sehingga 4 titik perpuluhan dulu. Tulis dulu yang ni, lepas tu baru nak last kali nak bunda lagi 4.77 kali 1004 joule per kilogram. Sebab apa joule per kilogram? Tengoklah ni. Q sama dengan ml. Kalau L sama dengan Q per dengan M. Kita tahu dah Q unit dia joule, M unit dia kg. So that's why kita dapat joule per kilogram. Unit dia adalah joule per kilogram. Mana markah dia kamu akan dapat, aku tak tahu ni 3 markah ke 2 markah ni. Hitung haba pendam. 4 markah. Maksud dia banyak lah. Daripada sini kita buat pertukaran kat sini. Sini boleh dapat markah dah kat sini 1. Mungkin sini markah yang kedua. Sini markah yang ketiga. Mungkin markah yang keempat. Ataupun yang ni markah yang kedua. Sini dah markah yang ketiga. Sini terus dapat jawapan akhir markah yang keempat. Pertukaran ini. Pertukaran ini penting. Okey, sampai situ boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh faham 4 markah banyak tu. Ni 4 markah. Okey, seterusnya. Dah habis dah yang tadi. Raja sebelah menunjukkan sebuah periuk tekanan yang boleh memasak makanan dengan cepat. Periuk tekanan. Pressure cooker. Ni pressure cooker. Maksudnya, kamu tahulah. Nampak pressure cooker kan? Dia ada pemegang dia. Dia ada penutup periuk dia.
Lepas tu dia ada badan periuk. Lepas tu dia ada dasar periuk. Ha. Yang ni biasanya kamu tahulah. Kalau periuk, pressure cooker ni, dia mesti ada satu valve. Walaupun kat sini dia tak buat lagi, kita kena buat ni. Valve tu untuk apa? Untuk release, kita panggil dia pressure. Sebab periuk tekanan ni, dia akan, lagi satu dia kena ada clamp. Dia kena ada clamp ni. Dia kena clamp kat sini supaya dia grip. Dan juga kita kena sebut dia airtight. Apa ni? Maksudnya dia adalah kedap udara. Dia mesti guna getah ke apa semua kat sini kan. Supaya dia kedap udara. Nanti gas-gas yang ada kat sini bila dia dah cecair. Mula-mula cecair lah. Kita masak-masak. Lepas tu dia bertukar jadi gas. Gas tu tak terlepas keluar. Jadi dia biasanya akan buat airtight. Ataupun dia ada getah. Pelapik getah supaya tidak. Dan juga ada clamp. Supaya tidak terbebas ke persekitaran. Tahun lepas dah keluar SPM soalan ni. Tahun 2020. Itulah antara yang perlu kamu kena letak. Iaitu getah tu. Pelapik getah supaya dia tidak keluar. Okey, mari kita tengok. Menggunakan pengetahuan tentang konsep pemindahan haba, cadangkan reka bentuk sebuah periuk tekanan yang boleh memasak dengan cepat dan selamat digunakan. Okey, jadi ayat ni elakkanlah. Jangan gunalah selamat perkataan tu. Masak dengan cepat. Lagi satu sebelum cikgu lupa. Kalau boleh elakkan kamu guna menjimatkan kos. Kan? Kenapa guna bahan ni? Kerana kos yang rendah. Sebab kita belajar fizik, kita bukan belajar ekonomi. Tetapi kena ingat juga, walaupun macam tu, ini untuk periksa ni lah, periksa SPM ni. Tapi bila kamu naik jadi engineer nanti, kamu dah jadi engineer, itu kos tu merupakan salah satu perkara yang sangat penting untuk kamu titik berat kan. Sebab kalau kamu duk pilih bahan yang mahal je, nanti token pun marah. Kan? Apa ni kamu buat design semua guna bahan mahal. Mesti ada bahan yang maksud dia orang kata ekonomi, bukan dari segi ekonomi, maksud dia punya kos tu tidaklah terlalu tinggi untuk kita buat benda dalam kuantiti yang banyak, kan. Jadi kos pun memainkan peranan sebenarnya. Tapi untuk penerangan ni elakkanlah guna, sebab banyak lagi penerangan berkaitan fizik yang kamu boleh terangkan berbanding dengan kos yang murah, kosnya yang rendah. Contoh ada satu soalan itu kita bincang pasal minyak kerosin. Kenapa kita pakai minyak kerosin berbanding minyak petrol untuk enjin jet, kan? Nak tulis murah, kan? Murah ni maksud dia memanglah itu salah satu punca kenapa pakai, kalau nak ikutkan petrol lebih baik, kan? Tapi kenapa kita pakai kerosin? Antara satunya lah murah lah. Tetapi kita bagilah reason yang lebih orang kata fizik sikit lah. Okay, jadi kita tengok soalan ni. Sebab kita ada 7 minit je lagi. Dalam penerangan kamu berikan penekanan kepada jenis bahan. Jenis bahan pemegang. Okey, dah ada satu. Badan periuk tekanan, badan. Lepas tu dasar periuk. 1, 2, 3. Serta ciri keselamatan pada penutup periuk. So, kamu ada 4 perkara, tapi 10 markah. Bila 4 perkara 10 markah, kamu kena bagi 5. Mungkin ada daripada salah satu ni, kita kena pecah 2. Jenis bahan pemegang. Biasanya kita, bila sebut jenis bahan, kamu boleh sebut 2 perkara. Yang pertama, kamu boleh sebut nama bahan. Ataupun yang kedua, kamu boleh sebut ciri bahan. Biasanya kita sebut ciri bahan lah. Tak payah sebut nama lah. Kecuali katakan tajuk elektrik. Namakan bahan yang sesuai untuk dibuat pengalih elektrik kan. Kamu kata ciri je bahannya ialah kuprum, kan. Kamu terus sebut nama. Tak ada masalah, boleh. Tapi yang ni kita lebih fokus kepada, kalau boleh ciri lah, kita sebut ciri. Lepas tu badan periuk ni kita boleh pecahkan kepada 2. Mungkin juga dasar periuk pun kita boleh pecahkan kepada 2. Ataupun ciri keselamatan pun mungkin kita boleh pecah pada 2. Mari kita tengok macam mana kita jawab. Okey, macam biasa 10 markah buat table. Sama ada kamu nak buat 2 kolom ataupun 3 kolom terpulang. Kalau 3 kolom nampak macam lebih organize sikit. Okey, yang pertama jenis bahan pemegang. Yang ni kita pilih nak apa? Muatan haba tentu yang tinggi. Kita nak muatan haba tentu tinggi. Kenapa nak muatan haba tentu tinggi? Poin yang paling tepat ialah ni. Perlukan haba yang tinggi untuk naikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Ini poin yang paling tepat lah kalau berkaitan dengan muatan haba tentu ni. Sebab dia ada kaitan dengan definisi tadi. Okey, apa definisi dia? Muatan haba tentu ialah apa? Jumlah haba ini perlukan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Kan? Jadi kalau kita pilih yang muatan haba tentu tinggi, kenapa? Kerana dia perlukan haba yang tinggi untuk naikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi kalau perlukan haba yang tinggi, dia lambat lah. Nak penuh. Kan? Nak naikkan tu maksud dia. Ataupun lambat panas. Ataupun lambat untuk berubah suhu. Macam-macam kamu boleh letak ni. Lambat untuk berubah suhu.
boleh dipegang semasa memasak kerana tidak panas pemegangnya, pun boleh. Ini markah yang kedua. Okey, seterusnya bahan badan periuk. Dia dah sebut badan kan. Bahan dia kita buat daripada muatan haba tentu yang rendah. Kita tahu dah kita nak cepat panas, maka dia cepat panas. Dapat markah yang keempat. Ataupun dapat masak makanan dengan lebih cepat. Kita tahulah kalau cepat panas mesti masak dengan cepat. Okey, ini semua kamu boleh masukkan jawapan. Sebab tu kalau boleh letak 2 lebih baik kalau kamu ada idea. Kalau tak ada idea, pilih yang terbaik lah. 1 je bagi. Okey, seterusnya. Bahan badan periuk. Kita buat yang lebih tebal. Mesti ada reason dia kenapa nak lebih tebal. Sebab dia pressure cooker. Kalau nipis-nipis takat macam aluminium yang nipis yang kita beli RM5 tu, Allahu Rabbi, cikgu rasa meletup. Kan? Jadi apa? Dapat menahan tekanan yang tinggi. Okey, supaya tidak meletup. Sebab dia high pressure, very high pressure. Sebab tu masak kambing, lembut je kambing. Sebab apa? Haba yang dikenakan terlampau tinggi, maka dia cepat melembutkan daging-daging. Ayam pencin pun selamba yang masak kan. Okey. Dasar periuk kita nak ketumpatan yang tinggi. Kenapa nak ketumpatan? Ingat bila sebut pasal ketumpatan, kalau tinggi dia berat. Kalau ketumpatan rendah, biasanya dia lebih ringan sebab ketumpatan dia formula dia adalah M/B. Dia ada kaitan dengan jisim. Okey. Jadi kalau tinggi bermaksud jisim tinggi lah. Jisim tinggi apa maksud? Berat lah. Kan? Alright. So kat sini ketumpatan tinggi lebih berat dan stabil. Penting juga ni. Periuk tidak terbalik semasa masak. Ini semua kamu boleh letakkan sebagai alasan kamu. Okey, seterusnya. Yang ni kalau dah betul dia akan bagi GV lah. Dia bagi GV. Given. Maksud dia tak tanda lah. Tapi dia akan cari ya. That's why kalau boleh kamu letak lebih daripada 1 pun lebih baik. Lepas tu penutup periuk. Ada injap pelepas tekanan. Release valve. Yang ni markah yang ke-9. Dapat melepaskan tekanan yang berlebihan. Ataupun tekanan yang tinggi. Ini untuk apa ni? Ini untuk ciri keselamatan lah ni. Ini untuk ciri keselamatan. Iaitu dapat melepaskan tekanan yang berlebihan. Kalau tidak, kalau kita dah off switch tu, nak tunggu dia turun, hilang tekanan. Kalau tak ada release valve ni jenuh. Kau jangan suka-suka tiba-tiba buka, meletup. Jangan buat pasal. Sama macam apa? Sama macam radiator kereta kan. Kalau kamu tengok berasap ni, kau pergi nak buka, jangan buat pasal. Memang meletup. Okey, jadi dia dapat ada release valve ni yang kita boleh tekan, kita tercongkir ke tak kisah, dia keluar kan. Maksudnya dia akan release valve lah. Lepas tu kadang-kadang kalau nak tambah lagi, dekat situ ciri keselamatan yang lain ialah dia ada meter. Dia ada pressure meter ataupun tolok tekanan yang mana kita boleh melihat jumlah tekanan yang ada di dalam periuk. Kalau tekanan tu dah rendah, bermaksud dah selamat untuk dibuka. Kamu boleh letakkan. Sebab tu untuk modifikasi ni kamu sebenarnya lebih terbuka untuk bagi banyak reason. Lebih daripada 10. InsyaAllah boleh dapat maksimum 10. Kamu bagi 14 markah kan. Boleh dapat 14 tapi dia bagi 10 je lah. Okey Ada lagi. Pengunci penutup periuk. Clamp. Dia ada clamp. Dia, supaya jadi airtight ataupun kedap udara. Okay, yang ni pun kamu boleh. Tapi tak bagi markah dah lah. Tapi kalau yang atas tak ada markah, mungkin dia bagi yang ni. Pengunci penutup periuk. Ini bagi idea kot-kot lah soalan ni. Keluarkan nanti. Kamu pun terfikir. Ingat balik yang itu. Ini lah. Pengunci penutup periuk. Kenapa kita nak pengunci? Sebab apa? Wap tidak terbebas keluar dari periuk. Kan kita nak kekalkan dia punya tekanan. Supaya apa? Tekanan tinggi ni. Lagi satu kamu kena ingat. Kalau kita pergi ke atas gunung, tekanan dia rendah. Sebab tu takat didih air jadi rendah. 80 darjah saja. Dah mendidih air. Kerana apa? Tekanan atmosfera dia rendah. Dia tak boleh nak tekan supaya air di permukaan itu terbebas. Bertukar menjadi gas. Maka tekanan dia berkurang. Tapi dalam periuk tekanan, kamu bayangkan. Bila kita dapat bayangkan, dia nak bertukar menjadi gas. Haba yang dikenakan. Dia absorb. Lepas tu dia bertukar jadi gas. Lepas tu gas itu pula menekan permukaan air itu. Jadi dia nak bertukar lagi sekali untuk menjadi gas lagi tu. Dia perlukan tenaga yang lebih tinggi. Tenaga haba yang lebih tinggi lagi. That's why. Satu hal. Satu lagi ialah, bila haba tu, wap itu naik ke atas, kena penutup periuk, dia akan terkondensasi. Jumlah haba yang ada dalam kondensasi ini, dia sangat-sangat tinggi. Sebab tu kalau kamu, cikgu dah bagi tahu minggu lepas. Kalau yang yang masak nasi kan, dia punya wap tu, jangan buat pasal kena tangan. Kan tak pasal melecur. Okey, sebab haba dia lebih tinggi daripada air mendidih. Okey, jadi wap tidak terbebas keluar dari periuk. Wap terkondensasi dengan membebaskan haba pendam. Ni, haba pendam ni yang tinggi ni. Haba pendam penguapan yang tinggi untuk memasak dengan lebih cepat. Okey, ngam-ngam pukul 5. Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Okey, sampai sekat tu boleh ikut tak?
Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi nak buat kesimpulan, sebagai kesimpulannya apa yang kita belajar hari ini, kita fokus kepada walaupun kepada teknik menjawab sebenarnya, teknik menjawab kertas 2, section B, kena ingatlah dia ada mula-mula mestilah biasanya dia ada kita panggil apa? Ni yang mengingat ni maksud kan definisi. Definisi kena ingatlah walaupun satu markah sangat penting. Lepas tu dia adalah untuk kita buat penerangan, pastikan kalau 4 markah 4 poin lah. Okey, 4 poin. Lepas tu dia biasanya ada calculation. Calculation tengok macam biasa gunalah yang ni. Saya tak rela gagal ujian. Senaraikan dulu, lepas tu tukar, lepas tu tengok rumus apa kita nak pakai, lepas tu kita pergi kita gantikan dan last kali kita tengok unit dia. Okey? Buat cantik. Lepas tu biasanya dia memang ada kaitan. Soalan yang atas ada kaitan dengan yang bawah. Kita gunakan yang atas untuk soalan yang seterusnya. Okey, last sekali kalau yang ni kita ada justifikasi untuk section B yang mana kita akan buat pemilihan yang terbaik bagi spesifikasi-spesifikasi yang diberi. Kan? Jadi kita pilih yang macam tadi lah. Tengok dulu daripada 4 ciri tu yang mana kamu paling yakin, yang kamu tahu. Kan? Yang kamu tahu, pilih dulu. Last sekali kamu akan cancel out. Sampailah kita dapat satu pilihan yang terbaik. Maka pilihan terbaik itulah kamu cerita pasal dia je. Pasal yang ni kan. Cerita yang tu je. Okay, seterusnya masuk pada section C sama juga. Dia ada calculation, dia ada definisi. Okay, lepas tu dia ada perbandingan. Biasanya perbandingan ini 4 atau 5 markah ini tolonglah bagi jawab dengan betul. Ini soalan yang mudah, sangat mudah. Kamu tengok graf, tengok rajah, bandingkan. Boleh guna simbol yang cikgu sebut tadi. Lebih besar daripada, kurang daripada ataupun sama dengan. Dan last sekali ialah, ni ada calculation lagi, sama juga. Boleh tengok banding, tengok graf ke apa semua. Tengok betul-betul. Macam sama tadi, saya tak rela gagal ujian, gunakan yang tu. Dan seterusnya ialah buat modifikasi yang ni. Memanglah kamu kena ada pengetahuan lah tentang konsep fizik. Dan juga kamu kaitkan dengan apa yang nak diaplikasikan kepada bahan ataupun objek ataupun benda yang nak kita modify tu. Alright. Jadi sampai situ dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada yang hadir, iaitu Farhana Safia, Khairun Nisa, Maizatul Hanna, Muhammad Arik, Nur Izzafira Hariza, Nur Nabila, Wafa dan juga Anis. Mana Anis jadi hilang dah. Okay, terima kasih banyak kepada yang sempat join kita pada hari ini. Walaupun cuti, bagus kamu ni. Cikgu doakan kamu semua dapat yang terbaik dalam fizik. InsyaAllah ada rezeki, ada umur. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Okay, Cikgu. okay, sama. Waalaikumsalam.